Okey. Tapi awak yang join, kelebihannya awak boleh tanya kalau tak faham kan. Siapa yang tengok yang recording, dia hanya boleh tengok je. Okey, tu bezanya orang yang join kelas online dengan orang yang tengok yang cikgu record. Okey, so jadi kalau awak tak faham, awak boleh tanya cikgu. Okey, kita tengok yang ini, pilih bentuk kertas litmus dan warnakan dengan warna yang betul. Okey, warna yang mana bentuk kertas litmus? Yang ini dengan yang inilah. Jadi satu awak boleh buat warna merah, satu boleh buat warna biru. Sebab kita hanya ada kertas litmus berwarna apa? Kat sini. Merah dan biru. Okey, kita hanya ada kertas Merah dan biru. Okey, kita hanya ada kertas litmus. Lambat pula nak tulis. Okey. Merah dan Biru. biru. Okey, boleh nampak tulisan. Dia digunakan untuk menguji bahan apa? Menguji bahan apa? Dan alkali. Bahan berasid. Okey, lagi bahan apa? Neutral. Okey, bahan beralkali. Alkali. Neutral. Okey, ingat balik asid, alkali dengan neutral ni adalah sifat kimia bahan tu. Okey, sifat kimia bahan. Sifat kimia dia berasid ke, beralkali ke, neutral. Itu adalah sifat kimia bahan. Okey, so sebelum diuji bahan berasid, okey, warnakan kertas litmus dengan warna yang betul. Okey, kalau bahan berasid, macam mana? Macam mana kita nak warnakan ni? Okey, sebelum diuji, selepas diuji. Okey, bila sebelum diuji, semuanya awak buat satu merah, satu biru. Awak buat macam mana? Macam tu tak? Awak buat warna macam mana? Okey. Ya. Warnakan kertas litmus dengan warna yang betul. Sebelum diuji, kita kena guna kedua-dua kertas litmus merah dan biru. Okey. Jadi setiap satu ni warna merah, ni warna biru. Ni warna merah, ni warna biru, ni warna merah, ni warna biru. Kemudian bila dah diuji, cikgu cik sikit. Okey, yang ni warna merah, cikgu ni warna biru. Ni warna merah, tak kisahlah yang ini biru ke ni merah ke, tak kisah, terbalik-terbalik pun tak apa. Tapi kena sama dengan yang kat bawah ni. Okey, yang ni merah, yang ni pun warna biru. Okey, awak warnakan. Tapi bila lepas diuji, kalau bahan berasid, merah ni jadi warna apa? Merah ni jadi warna apa? Merah. Ni, kalau bahan berasid merah jadi warna merah juga. Biru ni jadi warna apa? Merah. Kalau bahan beralkali, merah ni jadi warna apa? Biru. Okey, biru. Biru jadi warna apa? Kalau bahan beralkali. Biru dah lepas uji jadi warna apa? Warna apa? Merah jadi biru. Kalau kertas litmus biru jadi warna apa? Kalau bahan tu alkali. Cepat. Hazira ni hang ke? Keras je kat situ. Okey, biru akan tukar jadi warna biru juga. Okey, kalau bahan neutral? Hello. Hello. Dengar tak cikgu cakap? Yang lain mana? Senyap je, merah jadi warna apa? Kalau lepas diuji dengan air masak ke, dengan minyak masak ke, dengan air gula ke, air garam ke, merah ni akan jadi warna apa? Merah akan jadi warna biru ke kalau neutral? Merah akan jadi warna apa?
Dah lupa ke? Yang awak buat uji kaji dengan cikgu 2 minggu lepas kot. Baru 2 minggu dah lupa dah. Merah, kalau kita uji dengan air gula ke air garam ke, dia jadi apa? Merah. Dia jadi merah. Tak berubah. Biru, Jadi merah. biru ketan limes biru dia akan jadi warna apa? Biru Jadi juga. biru. Jadi Ah, biru. Ingat bahan beresid kalau merah, kertas limes merah, kita masuk dalam bahan beresid, dia tak ada jadi apa-apa. Jadi dia akan jadi merah juga. Tapi kalau kertas litmus biru, kita masuk kat cuka ke, ataupun buat air limau ke, ataupun benda-benda yang masam lah, benda-benda yang beresid. Okay, benda-benda yang beresid, okay, dia akan tukar jadi warna merah. Kemudian asam jawa ke, okay. Kalau bahan beralkali merah, dia akan tukar jadi warna biru. Tapi kalau kertas lima biru, dia tak tukar apa-apa. Okay. Jadi kat sini kertas litmus berubah warna dari apa? Kalau bahan beresid. Daripada uji kaji. Biru ke merah. Daripada biru ke merah. Merah. Okey, biru ke merah. Cik sangat ke tulisan? Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, biru ke merah. Okey, kemudian ni kertas litmus berubah warna dari, kalau bahan beralkali? Merah ke biru. Okey, merah. Cikgu nak besarkan sikit lah tulisan ni. Kecil sangat. Macam mana nak besar? Ni. Merah ke biru. Okey. Sikit. Okey, kemudian bahan neutral, kertas litmus. Tidak berubah. Okey, kertas litmus, kena sebutlah kertas litmus biru dan merah tidak berubah warna. Kena bagi tahu dua-dua lah. Kertas litmus biru dan merah tidak berubah warna ataupun tidak bertukar warna. Okey, sekarang ni sabun. Okey, merah tukar tak? Yang ini kita buat uji Merah ke kaji. biru. Okey, merah ke biru. Biru tukar kepada, biru bertukar tak? Tak. Okey, biru jadi biru juga. Sebab sabun adalah sejenis alkali. Okey, pembersih muka pula. Merah tukar tak jadi biru? Agak-agak pembersih muka apa dia? Okey, semua jenis bahan pencuci adalah alkali. Sabun basuh ke, sabun mandi ke, pencuci ke, semua pencuci-pencuci ni kebanyakannya alkali. Okey, jadi kertas litmus merah dia akan tukar menjadi biru. Biru tidak akan berubah. Okey. Kemudian kicap. Hari tu kita dah buat eksperimen dekat kicap. Kicap ni apa dia? Kicap ni apa? Asid. Okey, kicap ni dia asid. Jadi merah ada tukar tak merah? Tak. Okey, bagus. Dalam kelas ni macam Hazira seorang je yang masuk kelas. Yang lain tak jawab pun. Mana pergi yang lain? Okey, biru tukar tak? Tukar. Biru ke merah. Biru ke merah. Bagus. Okey, air asam jawa. Air asam jawa ni sebenarnya apa dia? Asid ke alkali? Asid. Okey, asid sama juga dengan kicap. Masam. Okey, so jadi merah tukar tak? Tukar. Tak. Tukar. Merah dia akan jadi merah juga. Biru? Merah. Biru ke merah.
jadi merah. Barulah kelas ni ada banyak orang. Bukan Hazira seorang, baru ada 2-3 orang. Okey, minyak masak ni sifat dia apa agak-agak? Neutral. Neutral. Silap tulis pula. Okey, neutral. Jadi merah tukar tak merah? Tak. Tak. Jadi apa? Dia jadi merah juga. Biru dia tukar tak? Tak. Tak. Jadi biru juga. Air soya? Neutral. Neutral ke asid ke? Asyik sebab kacang. Ha? Saya benci air soya. Siapa ada test dengan bunga telang ke apa-apa ke? Saya tak. Ha? Tak. Okey, kejap cikgu cek Okey, air soya. Neutral. Okey. Air soya pun juga asid sebab dia kacang. Dia buat daripada dia sama dengan macam kicap lah. Kicap sebenarnya buat daripada kacang soya. Okey. Jadi air soya pun dia adalah asid sebenarnya. Okey. Okay. So bila dah asid dia jadi apa sebenarnya? Merah jadi merah, biru jadi merah. Okey, merah jadi merah, biru jadi Merah. Okey. So dekat sini berdasarkan keputusan di atas, kelaskan bahan beresid, berakali dan neutral. Jadi yang asid yang mana? Tulis kat sini. Asid mana? Cikgu dah tulis dekat situ. Muka surat. Air asam Jawa. Lagi apa? Asid. Kicap. Okey, kicap. Air. Kenapa terlebih ni? Oh, maksudnya air asam air soya ni dia tu dekat sini sepatutnya dia neutral lah. Okey. Tapi kenapa ujian jadi asid ya? Sekejap. Okey. Sekejap. Kejap ya. Cikgu cek balik. Sekejap Okey. Yang ini asid. Okey, kita tulis je dulu, tak apa. Satu lagi ialah kicap. Okey, kicap. Okey, akali. 4 orang ada kat sini. Okey, 4 orang ada kat cikgu. Okey, akali. Satu lagi apa? Sabun dan pembersih muka. Sabun. Lepas tu pembersih. Pembersih muka. Neutral dekat sini ialah minyak masak. Okey, dia ada lagi satu ni. Dia kata ialah air soya. Tapi tak salah cikgu, air soya ni ialah asid tau. Okey. Kejap kita cek balik nanti. Okey. Tak salah cikgu ialah air soya ni ialah sekejap, cikgu nak kecilkan sikit. Cikgu nak ambil gambar.
Okay. So yang satu lagi ni, air soya ni tak salah cikgu asid. Tak apa, kita tinggalkan dulu. Cikgu check dulu. Okay. Nanti cikgu check dulu. Okay. So sifat berasidan. Okay. Sifat berasid. Okay. Ada yang kata kicap ni neutral. Okay. Sebenarnya kicap ni ialah asid. Siapa punya mikrofon ni? Arif Muzaffar tolong tutup mikrofon. Okay. Sebab dengar suara cikgu lah balik. Dia pantul balik. Okay. Dekat sini. Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan berasid. Okay. Dia guna jus asam jawa, air teh dengan kicap. Okay. Langkah-langkah ni jus asam jawa. Jus asam jawa ni agak-agak dia apa? Asid. Okey, asam jawa dia asid. Jadi merah ni patutnya tukar kepada merah juga. Biru? Biru. Ha? Biru. Dah kata Sebab asid. Jus asam jawa. Asid. jus asam jawa merah. Okey, biru tu akan tukar jadi merah lah sebab dia adalah berasid. Okey, ujian yang pertama, rasa sedikit bahan yang diuji dengan lidah, rasa apa? Rasa apa? Dia rasa apa? Awak rasa asam jawa ni kalau letak kat lidah rasa apa? Masam. Mestilah masam. Okey, Masuk kat ujian yang lidah, ketiga, masam. sentuh dengan hujung jari bahan yang diuji. Dia rasa apa? Kalau sentuh dengan jari asam jawa tu, dia rasa macam mana? Rasa apa? Rasa licin je lah kan? Okey. Kemudian air teh pula. Air teh. Ni. Akali. Ada tak Akali. ada tak yang apa ni yang uji guna air teh? Tak. Hmm? Tak. Ada tak yang uji? Saya ada air teh. Ha? Saya ada air teh. Okey, kejap. Air teh ni cikgu tak uji lah pula. Okey, air teh kita tinggal dulu ya sebab cikgu tak uji. Cikgu lupa nak uji. Okey, kicap ni dia memang asid sebenarnya. Kan? Kita dah buat sama-sama. Ingat tak cikgu buat dengan awak 2 minggu lepas menggunakan kertas litmus. Air teh tak tahu pula. Okey. Okey. So yang ini adalah kicap ialah kalau asid merah tukar jadi apa? Merah.
Merah juga. Okey, merah tukar jadi merah juga. Okey. Biru tukar jadi Merah. merah sebab dia bahan berasid. Okey. Merah. Kicap rasa apa? Masam. Masam. Kicap masam. Kicap mana ada Manis. rasa masam? Manis. Kicap rasa masin, manis. Ada kicap masin, ada kicap manis kan? Kicap masin. Okey. Masin lah, senang cerita. Biasanya kicap ni masin. Okey. Dia punya, kalau kita pegang dengan hujung jari, kicap ni rasa licin je lah sebab dia berair kan. Okey, yang air ni cikgu rasa akali. Walaupun cikgu tak buat lagi dia punya ujian. Tadi Okey. saya minum. Okey, air ni rasanya alkali. Okey. Jadi kalau alkali, merah tukar jadi warna apa? Biru. Okey, merah tukar jadi warna biru, biru tukar jadi Biru jadi biru balik. Dia tak ada apa-apa. okey. Okey, cikgu rasa akali. Okey, jadi air teh ni nanti kita uji air teh ni. Kalau dia akali, merah tukar jadi warna biru, biru tukar jadi warna apa? Biru tukar jadi warna apa? Biru jadi biru balik. Okey, biru jadi warna biru juga balik. dia tukar. Sebab tak ada apa-apa. Akan dengan biru. Okey. So okey. So dekat sini kalau air teh tu rasa apa? Air teh tu rasanya tawar je kalau tak letak gula ke apa kan. Okey, so bila kita pegang air teh tu rasa apa? Sebab dia berair jadi licin jugalah. Okey. Dekat sini, sifat umum bahan beresid, perubahan warna kental litmus. Okey, kalau bahan beresid sepatutnya dia apa? Biru ke Sepatutnya merah? Merah. okey, biru ke Merah. merah. Okey, biru ke merah. Rasa dia sepatutnya ialah masam. Masam. Okey, sentuhan licin. Okey, yang ni adalah sifat umum bahan beresid. Boleh tak kita menentukan sifat bahan beresid hanya melalui sentuhan dan rasa? Boleh tak kita rasa, sentuh, okey yang ni asid sebenarnya. Oh, rasa masam, asid kot. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Hari tu cikgu dah bagi tahu dah. Sebab apa kita tak boleh guna rasa masam je asid? Kenapa kita kena guna kita guna bunga telang ke, larutan bunga telang ke, kita kena guna penunjuk penunjuk pH. Penunjuk apa ni? pH lah. Kenapa kita kena guna
kertas litmus, kenapa kita guna larutan bunga raya ke ataupun larutan kubis ungu ke, bunga telang ke, kenapa kita tak boleh guna rasa je, kita kata yang itu adalah asid, yang itu adalah alkali, kenapa? Yang tu pilih. Kenapa kita tak boleh guna rasa je, kita kena uji. Kenapa? Cepatlah. Rasa dan Kenapa? sentuhan tidak menunjukkan. Okey, kenapa? Bukan semua rasa masam tu adalah asid kan? Betul tak? Betul. Okey, kenapa kita tak boleh dijadikan penunjuk? Kerana sentuhan tulis pula kerana sentuhan dan rasa tidak boleh kan kita menentukan sifat bahan asid hanya melalui sentuhan dan rasa. Mengapa tidak? Kerana sentuhan dan rasa apa kita nak tulis dia punya ayat tu. Cepatlah bagi tahu kat cikgu apa kita nak tulis ayat ni. Kerana tidak semua rasa masam itu adalah bahan berasid dan tidak semua sentuhan semua sentuhan tak payah buat sentuhan lah. Buat macam ni je. Kerana tidak semua rasa masam tu adalah bahan berasid. Ataupun awak boleh jawab kerana sentuhan. Okay, cikgu buat dash ni. Kerana sentuhan dan rasa bukan penunjuk piawai untuk sifat kimia bahan. Yang ni lah. Jawab macam ni. Okey, kerana tidak sentuhan dan rasa bukan penunjuk piawai untuk sifat kimia bahan. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Okey, kita tengok pula sifat bahan beralkali. Okey. Sifat bahan beralkali. Okey, ni tadi cikgu dah check. Air ni betul beralkali sebab dia punya pH. Kita boleh google kita boleh google air ni pH dia berapa. Jadi air ni pH dia antara pH. pH dia 7/10. Awak boleh google tau sebenarnya dekat internet. air ni pH dia 7/10. Bila 7 ni adalah pH untuk bahan yang neutral. Awak takkan belajar lagi pH ni. pH ni awak akan belajar masa sekolah. Masa sekolah menengah awak akan belajar pH. Tapi nak kepastian sama ada awak punya ujian ni betul ke tak betul, awak boleh check dekat Google pH berapa. Okey, kalau bahan yang berasid ni pH dia mesti bawah 7. Bawah 7. Kicap ni pH dia bawah 7. 6
6 lah. Apa ni 6 ke 7 dia punya pH. Sebab tu dia asid yang lemah sebenarnya. Kalau asid yang kuat, pH dia lagi rendah. Lagi rendah pH, lagi kuat asid tu. Dia pH dia ada 1 sampai 10 lah, lebih kurang 1 sampai 14. Okey, lagi kalau lebih daripada 7, dia adalah alkali. Kalau kurang daripada 7, dia adalah asid. Kalau 7 nilai dia, 7 tu ialah neutral. Okey. Kalau cikgu cek dekat internet, kicap ni dia punya pH, pH dia, awak boleh cek juga tau, pH dekat internet. Okey, pH kicap ni dia 6. 6 ke 7. Jadi dia bawah 7 lah, sebab itulah dia asid, tapi asid yang lemah. Okey, kalau jus asam jawa ni pH dia tu sikit lah, pH dia mungkin 4. Okey, pH dia 4 ke 5. Macam tu lah jus asam jawa ni. Okey, jadi dia punya asid dia kuat sikit daripada kicap, sebab itulah dia punya ujian dia sangat jelas. Okey, dia lebih rasa masam. Lepas tu dia lebih senang untuk kita uji dengan kertas litmus. Dia cepat je bertukar. Okey. Jadi kita kena tengok juga dekat internet, kita boleh uji juga dekat internet berapakah pH bahan-bahan ni. So dia akan lebih ni lah, lebih tepat. Okey. pH untuk air soya 6.4. 6.4 ke 7. Okey, untuk kalau cuka 2.9. pH dia 2.9. Maksudnya dia lagi kecil nilai dia. Lagi kecil nilai, lagi kuat asid dia. Sama juga dengan sekejap cikgu nak tengok kicap ada tak kicap kat sini. Okey. Okey, teh yang cikgu tengok ni green tea tau. Green tea tu teh green tea. Green tea dia 7 ke 10. Kalau teh biasa berapa Kalau teh biasa ni dia macam beresit sikit lah. Tak apalah, yang ini macam susah sikit sebab kita tak tahu air teh apa ni. Dia tak cakap pun air teh apa. Okey. Teh ni kita nak kena ni dulu. Okey, so yang teh ni tak apa, awak tak payah buat pun tak apa yang teh ni sebab dia confuse. Okey. Okey. So yang ini, teh ni berdasarkan teh apa yang awak guna. Kalau green tea, dia pH dia macam ni lah. Tapi kalau teh biasa yang awak guna tu, cikgu rasa dia punya pH, dia akan pergi dekat asid. Mungkin kalau awak uji, dia akan jadi warna merah ke merah, biru ke merah. Mungkinlah, dia bergantung pada jenis teh yang awak guna. Okey, boleh? Okey, yang ini katakan cikgu guna air teh hijau. Cikgu guna air teh hijau. Okey. Teh hijau inilah dia punya ni. Dia kalau teh hijau dia alkali. Okey. Dia alkali sikit. Okey. So kita tengok yang ini, sifat bahan beralkali, lakukan 3 je ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan beralkali. Okey. Okey, ni semua bahan beralkali. Okey, ni semua bahan beralkali. Kalau ikut dekat sini, cikgu rasa yang ini adalah
cikgu rasa yang ini adalah asid ni. Dia bukan teh hijau ni. Okey. Air teh biasa ni juga asid. Jadi kita kena betulkan dia punya jawapan kat sini. Merah tukar jadi merah. Okey. Okey, merah tukar jadi merah. Biru tukar jadi merah. Okey. Yang ni air teh biasa ni. Cikgu rasa ni asid. Okey. Ni air teh biasa. Mungkin pH dia adalah bawah daripada 7. Okey. Sebab kalau kita minum air teh, kan, minum air teh yang dah macam dah lama-lama sikit kan. Katakan awak buat air teh hari ni, esok awak minum air teh tu ada rasa masam-masam sikit kan. Okey. Sebenarnya teh ni ada asid juga sikit. Tapi asid lemah. Mungkin 6 ke 7 macam tu lah. Okey. So, dia punya yang ini sama juga, tawar, licin. Tapi ini adalah asid. Okey, jadi ketiga-tiga ni asid ni. Jus asam jawa, air teh dan kicap, asid. Okey, yang akali cikgu bagi tahu tu ialah teh hijau. Teh hijau akali. Okey. So dekat sini ialah bahan berakali. Ni semua bahan berakali sebab sayuran. Sayuran ialah akali. Okey, daun-daun ni banyak akali. Okey, sayur-sayur hijau. Okey, jus pucuk betik sebab dia pahit sebenarnya. Sebab itulah dia akali. Banyak yang pahit adalah akali tapi tak semua Ada juga yang asid. Okey, larutan kapur sirih. Merah tukar jadi apa? Kapur. Biru. Biru. Okey, sebab dia adalah akali. Biru tukar tak? Tak. Dia jadi biru je. Okey. Kalau kita rasa kapur ni jadi apa? Rasa apa agak-agak? Pahit. Okey, kalau dia banyak sangat dia akan rasa pahit. Kalau sentuh dengan hujung jari, rasa licin. Okey. Jus sawi. Jus sawi kalau merah tukar jadi apa? Biru juga. Biru. Dia adalah akali. Biru tukar jadi biru. Biru. Jus pucuk petik pun sama. Merah tukar jadi biru sebab ni semua adalah akali. Biru tukar jadi biru. Okey. Rasa apa sawi? Pahit juga. Jus pucuk petik pun Pahit. okey. Yang ini pun jus dia licin je lah. Okey, sama juga licin. Okey. Rasa masam dan perit bila disentuh. Okey. Perit ke? Tak rasa perit pun ni. Kicap. Okey. Okey, so dekat sini sifat umum bahan yang berakali, kertas litmus siapa yang tukar jadi apa? Merah tukar jadi Dan biru. biru. Okey, rasa dia Pahit. sentuhan dia licin. Licin. Yang ini boleh juga awak nak letak licin ataupun perit. Tapi sebenarnya semua-semua ni kalau kita pegang bukan perit pun, tak perit pun sebenarnya. Okey, tapi kalau boleh licin pun tak apa, boleh je. Sebab dalam buku teks dia tulis perit. Okey. Sebenarnya kalau kita pegang air teh tu tak rasa apa pun kan. Okey, rasa licin je lah sebab dia air.
Sama juga dengan kicap. Okey. Yang ni bolehlah awak tambah sebab ada dalam buku teks sebenarnya. Okey. Air ni tak ada rasa perit kot. Asam jawa tu mungkinlah sebab dia asid yang kuat. Okey. Cikgu pun tak faham sangat sebenarnya rasa perit ni macam mana. Rasa perit ni biasanya kalau asid yang kuat. Asid yang kuat yang dekat makmal sain tu. Kalau ada bahan asid contoh dia kita terpegang Clorox kan. Clorox, tahu ke tak Clorox? Clorox ke cuka ke, yang tu asid yang kuat. Kalau cuka kita pegang, memang dia akan rasa perit sikit. Ataupun asid kita pegang Clorox. Kalau tangan kita kena Clorox, memang dia akan rasa perit. Tapi yang ni asid yang lemah ni semua ni. Okay, kecuali asam jawa. Okay, so dekat sini, boleh tak kita menentukan sifat bahan alkali hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Okay, tidak. Kerana tidak semua bahan yang berasa pahit dan licin itu adalah alkali. Ataupun awak boleh guna ayat yang macam kat atas ni lah. Ni ayat ni. Sentuhan dan rasa, ni kan. Okey, sentuhan dan rasa bukan penunjuk piawai untuk sifat kimia bahan. Boleh juga tulis yang ini. Okey, sentuhan dan rasa bukan apa ni? Sentuhan dan rasa bukan penunjuk piawai untuk sifat kimia bahan. Boleh juga. Okey, untuk neutral. Okey, ni semua neutral. Garam, gula, mineral, semua neutral. Okey. So, kalau neutral, apa jawapan dia? Merah tukar merah, biru dia tak tukar juga. Semua tak tukar. Jadi semuanya tidak bertukar. Biru, merah, biru tak tukar. Semuanya tidak bertukar. Bila kita rasa apa? Larutan garam rasa apa? Masin. Masin. Gula? Manis. Manis. Ni tawar. Okey, rasa masin, manis, tawar. Okey, kalau kita sentuh dengan ujung jari, larutan tu licin lah sebab dia air je kan. Okey, licin. Licin. Okey. Okey, licin ataupun kesat. Okey, licin atau kesat. Okey. Ikutlah rasa licin ke rasa kesat ke. Kalau air gula rasanya kesat kot. Okey, bukan licin. Air garam pun sama. Cikgu rasa dia rasa kesat. Okey kan macam air gula kan macam melekat-lekat kan. Jadi air gula dengan air garam lebih kurang lah. Dia rasa kesat sebenarnya. Okey, kita letak kesat. Okey, yang ini kesat juga. Okey, sebab dia melekat-lekat. Air gula kan. Okey. So perubahan warna ketan limas berlaku perubahan warna ke tidak berlaku? Tidak berubah. Okey, tidak berlaku perubahan warna. Rasa masin, manis, tawar ataupun tiada rasa. Okey. Sentuhan, licin dan kesat. Okey, boleh tak kita menentukan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Jawapan dia sama juga dengan yang ini. Okey, cikgu boleh copy je balik.
Kopi yang ini letak balik sini. Tidak semua bahan yang berasa, tukarlah dia punya ayat ni. Okey, yang berasa masin, manis, tawar dan licin itu adalah neutral. Adalah neutral. Okey. Ni jawapan dia. Lagi satu, kita boleh buat jawapan yang ini. Sama je dia punya jawapan. Okey. Sentuhan dan rasa bukan penunjuk piawai untuk sifat kimia bahan. Okey. So, kaedah lain untuk menguji sifat asid dan alkali apa yang kita boleh guna kat sini? Kita boleh guna apa? Ubi hijau, Kunyit. ubi sunyi. Okey, kunyit boleh tapi kunyit sesuai untuk alkali. Untuk asid tak boleh kot. Sekejap. Cikgu check balik. Sebab hari tu cikgu guna kunyit. Sekejap Cikgu guna kunyit. Okey, kunyit dia nampak kesan dekat alkali je. Okey, untuk asid dia kurang. Kurang berkesan. Okey. Kurang berkesan untuk asid. Tapi untuk uji untuk alkali okey. So lagi kita guna apa? Bunga raya. Okey, kubis ungu kita guna dan kita guna bunga raya. Yang lain ni ada tak kita guna? Yang lain ni tak boleh 3 je. Dengan menggunakan enjin carian, tulis cara menguji bahan berasid dan berkali menggunakan salah satu bahan tersebut. Okey, yang ini awak boleh ambil dekat buku teks saja. Okey? Cara dia tengok dekat buku teks ni. Cara macam mana nak uji. Contoh dia bahan. Contoh dia, jap cikgu tunjuk. Okey. Yang ini cikgu ada bagi ni. Tengok dekat muka surat 75. Okey, yang ini awak boleh rujuk pada muka surat 75. Okey. Rujuk muka surat 75, dekat situ ada tulis cara untuk uji. Okey. Okey. Cara untuk tulis cara menguji bahan berasid dan bakali menggunakan salah satu bahan tersebut. Okey, yang ini dia ada tak tulis cara untuk buat ekstrak bunga raya? Ada tak? Dekat sini tak ada. Okey. Yang ini awak boleh tengok dekat modul yang cikgu bagi. Ada modul yang cikgu bagi. Kejap Cikgu buka. Cikgu cari jap. Okey. Jap cikgu cari. Ni. Yang ini adalah cara-cara untuk kobis ungu. Nampak tak apa yang cikgu tunjuk dekat skrin? Nampak tak? Awak nampak apa? Kobis ungu.
Awak nampak apa? Nampak Kobe sungguh tak? Nampak tak? Nampak. Ni. Nampak. Okey, so yang ni ialah yang Nampak. yang ni ada cikgu bagi kan? Cikgu bagi kan hari tu kan? Ya. Ada nak buat. Okey, sama je cara Kobe sungguh dengan bunga raya. Cuma bunga raya tu dia tak payah blender. Okey, kalau Kobe sungguh ni awak blender. Ni potong-potong Kobe sungguh. Kalau bunga raya pun potong-potong tapi tak payah blender. Kobe sungguh ni sebab dia keras. Okey, awak blender, tambah sikit air, kisar. Menggunakan pengisar. Biarkan seketika Kobe sungguh supaya mendak ke bawah dan tapis. Untuk dapatkan warna air tu. Okey. Kalau bunga raya pula, awak rendam dalam air panas. Bunga raya warna merah, awak rendam dalam dalam air panas ataupun awak rebus pun boleh. Awak rebus bunga raya tu untuk dapatkan air dia. Lepas tu tapis. Dapatkan air yang warna merah tu. Okey, boleh faham? Okey, yang ini nanti awak buatlah dia punya ayat dia, langkah-langkah dia. Yang ini boleh juga ambil yang cikgu tulis ni. Okey. Yang cikgu bagi ni dan awak boleh cari sendirilah dekat dekat ni pun boleh, dekat dia buka balik. Okey. Ni, awak carilah untuk tulis kat sini. Dia punya langkah-langkah untuk buat larutan Kobe sungguh ke, larutan bunga raya ke. Okey. So dekat sini, kegunaan bahan beresid. Tulis contoh bahan beresid dan berakali yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, Yusof menjaga kesihatan gigi dengan menggunakan apa? Ubat gigi. Okey, kenapa guna ubat gigi? Yang bersifat, ubat gigi tu sifat apa? Kali-kali. Okey, beralkali. Pak Rosli menabur apa ni? Dia tabur apa? Kapur. Dia menabur kapur pertanian. Kalau tengok dekat bunyi tu, dia tulis kapur pertanian. Okey, yang bersifat apa? Kali-kali. Okey, Ibu Alia menyapu apa tu? Cuka. Menyapu apa? Okey, Suka. dia menyapu suka yang bersifat apa? Cuka. Yelah, bersifat apa? Asid. Okey, Asid. bagus. Okey, bila disengat tebuan, dia sengat tebuan tu adalah akali. Lepas tu kita letak asid untuk neutralkan balik. Okey. Mak Siti melumurkan tangannya dengan apa tu? Limau. Okey, Limau nipis. dengan limau nipis. Yang bersifat apa? Asid. Okey, asid. Bagi menghilangkan rasa licin di tangannya yang terkena peluntur pakaian. Okey, so sampai sini je kita punya perbincangan yang ini. Minggu depan kita akan masuklah cikgu dah ajar dah subjek sistem suria tapi lebih ringkas. Okey. Kita akan sambunglah dengan tajuk sistem suria. Lepas tu kita ada satu lagi topik untuk kita habiskan iaitu tajuk mesin. Tajuk takal kot. Okay. Tajuk apa last kali ni? Mesin. Tajuk mesin. Lebih kepada takal lah. Sikit je tajuk ni. Okay. Tajuk yang sistem suria ni hari tu cikgu dah masuk dah. Kan, betul tak? Okey. Cuma nanti kita bincang lah dia punya ni. Jadi awak dah buat dah? Jadi kerja awak ialah buat
latihan untuk sistem suria ni. Boleh? Boleh tak? Yang ni dah masuk, yang ni cikgu dah ajar dah. Boleh. Ni. Okey, tolong buat latihan sistem suria ni. Okey, boleh? Nanti kita bincang jawapan dia. Okey, terima kasih kelas. Sampai sini saja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih sama. Bye. Bye. Bye.